Alright, jadi yang ni tajuk last untuk kita punya bab kegravitian ni kan. Okay, seronok tak kamu belajar bab ni? Okay tak? Okay tak? Dekat ni. Seronok tapi pening ke? Pening sikit lah sebab dia ada kamu Confused rasa tak? formula dia macam pusing-pusing kan. Ya. Kita buat ulangan sikit dulu. Apa yang kita dah pelajari dekat ni, bila kamu tengok ulangan ni, baru kamu nampak macam sebenarnya tak banyak sangat pun. Tapi bila kita cerita dia panjang lebar, kita rasa dia panjang kan. Alright, jadi masa kita belajar itu kita start dengan hukum kegravitian Newton dulu kan. Apa yang Newton beritahu dalam hukum kegravitian Newton, apa dia? Siapa boleh kita tajuk je? Hukum kegravitian Newton. Apa yang ada antara tiap-tiap objek ni? Tiap-tiap objek ada apa? Ketat lah ni. Kita cek kecil ketat. Antara tiap-tiap objek ada apa? Daya tarikan. Betul. Jadi setiap objek mempunyai daya tarikan antara satu sama lain kan. Jadi yang tu penting kamu nak ingat. Jadi apa daya tarikan? Kita panggil dia sebagai apa? Daya graviti. Daya graviti kita lah. Jadi setiap objek mempunyai daya tarikan kepada objek yang lain kan. Kepada objek yang lain. Maknanya dia saling menarik antara satu sama lain. Dan daya tarikan ni kita panggil dia sebagai daya graviti. Jadi daya graviti ni dia ada dia punya undang-undang kan, yang ditemui oleh Newton kan, yang cikgu tulis kat belah kanan ya. Jadi ada dua lah yang main ni. Jadi kalau kata kamu nyatakan hukum kegravitian Newton, kamu kena sebut dia orang ni. Jadi apa hubungan antara F dengan M1, M2 ni? Berkadar langsung. terus. Berkadar langsung. Jadi F ni kamu punya daya graviti kan. Daya graviti adalah berkadar langsung dengan hasil darab antara jisim dua objek. Jadi sebab M1, M2 ni dia darab. Jadi F ni berkadar langsung dengan hasil darab. Dia bukan berkadar langsung dengan jisim ni tapi hasil darab jisim. Jadi macam mana pula dengan relationship yang bawah ni? Macam nak sebut ni? Berkadar songsang. Lengkap kan? Cakap panjang lebar. F, daya Songsang dengan Kuasa dua jarak. kuasa dua jejari kan. Jejari ataupun jarak. Jarak antara, yang ni jarak apa? Kalau kita panggil dia jarak, dia jarak apa? Jarak pusat antara dua objek tu. Maknanya kita kena ukur objek tu daripada tengah-tengah ni kan. Jadi dua-dua ni kita gabungkan je, kita dapat formula yang kat belah sini kan. Jadi F adalah berkadar langsung dengan hasil darab M1, M2 dan berkadar songsang dengan R kuasa 2. Lepas tu ada, bila kita tukar diri sama dengan, kita dapat formula hukum kegravitian kita. Apa dia kat sini? Yang belah kanan ni apa dia? FG sama dengan apa? M1. FG darab dengan M1, M2 apa? M1, M2 R kuasa 2. Jadi yang tu formula pertama kamu. Jadi formula-formula ni kamu tak payah nak hafal lah sebab diberi dalam exam tau. Jadi formula ni ada. Cuma kita kena pandai apply dia. Jadi dia G M1 M2 over R kuasa 2 kan. R kuasa 2. Alright. Jadi kalau objek tu semakin besar, betul? Kamu punya daya tarikan graviti ni semakin kuat kan? Betul? Tapi kalau dia semakin jauh antara satu sama lain, daya graviti kamu ni semakin lemah kan? Lemah. Jadi yang tu yang kita belajar dalam first class kita. Alright, jadi ini yang second class. Jadi pada permukaan bumi, daya graviti yang bertindak ke atas objek ni kita panggil sebagai apa? Apakah, yang ni takrifan untuk siapa ni? Daya graviti yang bertindak ke atas objek ni. Siapa tahu yang tu? Kalau pada permukaan bumi, daya graviti yang bertindak ke atas jisim suatu objek, kita panggil dia sebagai apa? Siapa tahu? Cepat.
Ni, nombor 2 ni. Lengkap kan? Daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek di permukaan bumi digelar, apa dia? Kuantiti fizik apa tu? Yang berkaitan dengan formula Mg ni. Ni kalau kat bumi, Mg ni apa? Kita kira kita dapat apa? Kalau bumi dia antara bumi dengan satu objek kan? Kita ingat bumi dengan apple kan hari tu. Jadi bila kita kira ni kita dapat apa? Kalau kita kira guna pada permukaan bumi. Kita dapat apa ni? Cepat kuantiti fizik. Apa dia? Percikan graviti. Kan? Yang ni daya. Jadi dia bukan percikan graviti tu, dia apa? Percikan graviti tu yang bertindak ke atas jisim objek tu kita panggil dia sebagai apa? Tapi ingat. Simbol dia. Ni cikgu bagi kamu simbol dia. Alright. Berat. Jadi kalau kata kita kan ingat tak yang kita kira tu ada bumi, lepas tu apple, lepas tu dia kat permukaan bumi kan. Jadi kita kira, kita dapati bahawa daya graviti yang bertindak ke atas objek bukan bumi tu adalah berat dia. Bagi nilai berat. Mg. Betul? Okay. Jadi berat. Okay. Jadi semakin jauh daripada permukaan bumi. Jadi yang ni daripada berat tu kita dapat kita dapat formula untuk pecutan graviti tu kan. Ingat tak macam mana kita buat? Kita bubuh belah kiri tu mg, belah kanan tu gm1 m2 over r kuasa 2 tu kan. Jadi kita simplify kita dapat formula G. Apa formula untuk G? Apa formula untuk pecutan graviti? GM per R kuasa 2. Jadi M ni apa? M yang dalam formula ni? Bumi. R kuasa 2 tu apa? Jejari. Jadi kalau kat bumi G tu kita pakai jejari bumi lah. Tapi kalau planet lain kita akan pakai jejari planet tu. Betul? Jadi yang ni formula umum untuk dapat pecutan graviti kat mana-mana planet lah. Dengan M ni adalah jisim planet dan R ni adalah jejari planet. Alright, jadi semakin jauh daripada permukaan bumi semakin berkurang ke bertambah? Berkurang ataupun rendah, semakin berkurang tapi semakin kecil. Jadi semakin jauh semakin kecil kita punya nilai G. Okay. Jadi yang ni kamu kena ingat, maknanya sebenarnya kalau kamu naik tinggi sikit, kata kamu naik Gunung Everest pun G kamu dah berubah kan. Tapi dia akan berubah lagi banyak lagi kalau kita pergi lagi jauh lagi, kita pergi angkasa lepas. Okay, jadi yang ni kelas ketiga kita belajar daya graviti ialah suatu daya apa? Memusat. Memusat. Jadi kalau kita kata dia daya memusat, dia menyebabkan objek bergerak macam mana? Kenapa kita panggil dia memusat? Dia menyebabkan objek bergerak dalam satu bulatan yang mengorbit dia. Betul? Contohnya macam bulan ataupun satelit ataupun matahari dengan planet-planet putar. Semua tu sebab daya graviti adalah satu daya yang memusat. Jadi apa formula untuk daya memusat kamu? Kita boleh bubuh Fm pun boleh, Fc pun boleh yang cikgu pakai dulu tu. Fm sama dengan apa? MV kuasa 2 per R. MV kuasa 2 over R. Okay, jadi daripada formula ni kita tahu A kan. Jadi pecutan apa dia daripada formula ni? Pecutan sama dengan Kuasa 2 per R. B kuasa 2 over R. Alright, jadi yang ni daya memusat kamu dan yang ni kamu punya pecutan. Lepas tu kita tahu kan kalau objek tu bergerak dalam satu bulatan kan. Jadi dia punya lintasan tu bulatan ni dan masa yang diambil untuk lintasan tu tempoh dia kan. Jadi kita dapat formula laju ni. Jadi apa formula untuk laju suatu objek dalam satu bulatan? V sama dengan apa? V sama dengan apa? Belum yang tu lagi. Yang ni, yang daripada tak dipajak. 2 pi R per T. Betul, 2 pi R per T. Kita belum makan lagi. Bagi T. Okay. Jadi yang ni
kamu punya lilitan bulatan tu, T ni adalah tempoh masa untuk dia buat satu kitaran lengkap mengelilingi bulatan tu. V sama dengan pi r bahagi dengan T. Alright, jadi sebab kita banyak buat ni kan, kita banyak ambil formula FG tu sama dengan FM kita ataupun FC. C tu kalau sebab bahasa Inggeris dia centripetal, sebab tu cikgu buat C. Tapi dalam bahasa Melayu dia memusat, jadi kamu boleh tulis FM lah. Centripetal, maknanya dia daya yang ke arah tengah. Okay, maksud dia. Alright. Jadi daripada formula ni kita dapat terbitan formula-formula kita yang lain kan. Yang first one tu yang kita dapat laju linear kita. Apa maksud dia linear? Kenapa kita pakai perkataan linear ni? Gerak lurus. Dia gerak lurus. Sebab kalau kata dia terlepas, kan kata siapa pernah main lontar peluru? Siapa pernah main di sekolah rendah? Dia akan putarkan peluru tu kan. Peluru tu putar, jadi waktu dia pegang tu peluru tu akan putar dalam bulatan. Tapi bila dia lepas ke apa jadi? Dia akan ke depan. Dia akan bergerak ikut tangent bulatan tu. Maknanya kata kamu lepaskan pada point sini kan. Jadi dia akan gerak arah ni. Jadi sebenarnya kamu kena tahu kamu kena tahu fizik jugalah kat mana kamu boleh lepas ni supaya tak kena penonton. Kan? Jadi timing kamu nak lepaskan kamu punya peluru berpandu tu sangat penting. Peluru pandu panggil. Kamu punya peluru logam ni kan bila kamu main tu kan. Jadi dia sentiasa bergerak dalam garis lurus. Kalau terlepas lurus lah. Tapi kalau dalam bulatan tu dia sentiasa tangent dengan bulatan tu kan. Jadi sebab tu kita panggil dia laju linear. Apa formula dia? Bila kita ambil FG sama dengan FC, kita dapat formula untuk V kan. V sama dengan apa? Punca Kuasa GM per R. GM per R. GM per R. Jadi M ni M apa? M ni apa? R ni apa? Kalau kita nak guna formula ni, dia sebab bila benda berputar, dia ada benda yang kat tengah-tengah kan, kat central kan, dengan kita punya yang duduk kat dalam orbit. Okay. Jadi kalau kata dalam formula V ni, M ni merujuk kepada yang duduk tengah-tengah ke yang duduk dalam orbit ni? Tengah. Betul. Jadi untuk formula ni, M ni yang merujuk kepada yang tengah-tengah. Tapi kalau formula kamu punya memusat ni, M ni merujuk pada siapa? Yang luar. Yang luar. Jadi M ni merujuk pada yang ni, yang tengah mengorbit. Okay. Jadi yang ni kamu kena beza. Sebab bila kata dia bagi kamu maklumat, mungkin dia bagi kamu dua-dua. Dia bagi kata yang ni bumi ni bulan kan. Jadi dia akan bagi jisim bumi dengan jisim bulan. Jadi kamu kena tengok formula ni, kamu kena kenal pasti formula ni berkaitan dengan yang duduk kat pusat ke yang tengah mengorbit. Jadi untuk kes V ni kita punya M kecil tu dah terpotong kan. Ingat tak kita buat dulu? Kita dah potong dah M yang tengah berputar tu. Jadi tinggal M yang duduk tengah-tengah ni. M planet tu lah. Okay, jadi kalau kita terbalikkan formula ni, kita dapat formula jisim planet kan. Jadi M sama dengan apa? Kalau kamu tengok sebelah sini. M sama dengan apa? V kuasa 2 over G. V kuasa 2 over R. Kuasa 2 R. Ini V kuasa 2 kan, over G. Yang ni ada darab dengan R kan? R ni ada kan? Okay, jadi V kuasa 2 R over G. Okay, jadi tu je yang kita belajar sebenarnya takat kelas kita yang ketiga. Lepas tu, minggu lepas kita belajar pasal hukum Kepler. Hukum Kepler ni berkaitan dengan gerakan planet-planet kita dengan orbit planet kan. Jadi apa yang dinyatakan dalam hukum Kepler yang pertama tu? Cakap pasal apa? Hukum Kepler pertama menyatakan orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Jadi dia cakap pasal bentuk orbit kan. Jadi nak senang ingat, kamu kena ringkaskan dalam otak kamu macam tu lah. Hukum Kepler pertama cakap pasal bentuk orbit. Jadi dia kata orbit berbentuk elips kan. Orbit apa tadi? Lintasan planet. Orbit setiap planet. Setiap planet. Okay. Jadi ayat tu tak penting sangat. Asalkan kamu ingat isi dia. Orbit setiap planet berbentuk elips kan. Jadi elips ni dia ada dua focal lah itu kan. Kalau nak buat elips dia ada dua titik focal. Dia tak duduk betul-betul tengah-tengah kan. Jadi matahari berada di salah satu fokusnya.
Jadi salah satu fokus. Okey, yang kedua dia cakap apa? Dia cakap pasal apa? Garis. Apa tu? Apa maksud dia? Hukum Kepler 2 menyatakan bahawa garis yang menyambung planet dengan matahari, ya betul tak? Sama tak? Akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Kan? Jadi dia cakap yang kita lukis bulatan tu, nak lukis sikit untuk kamu. Jadi yang ni kalau kata diagram dia senang sikit kamu nak ingat. Jadi hukum Kepler kedua berkaitan dengan diagram yang rupa macam ni. Kan? Jadi ni matahari. Lepas tu planet yang keliling dia. Jadi kalau yang ni Kepler buat eksperimen tu kan cikgu kata, bila dia ambil masa yang sama, didapati bahawa luas kawasan yang dicangkupi oleh planet tu sama kat mana-mana point pun kat kamu punya elips tu. Kan? Asalkan bila T dia sama, maknanya T1 sama dengan T2. T2 didapati bahawa A1 sama dengan A2. A2. Jadi maksudnya kawasan yang dekat dengan matahari tu kan, dia kena gerak lagi laju supaya dia boleh pergi cover area yang sama dengan kawasan yang jauh daripada matahari tu. Jadi sebab kita punya orbit ni berbentuk elips sikit kan, jadi ada kawasan yang planet tu lebih dekat dengan matahari, ada kawasan yang planet tu jauh daripada matahari. Jadi kat mana kawasan dia bergerak lagi laju? Perihelion. Masa kat perihelion ke aphelion? Ada dua. Perihelion. Okey, jadi masa kat perihelion tu dia dekat dengan matahari, dia akan gerak laju lagi. Kenapa dia gerak laju lagi kat situ? Kalau ikut logik kamu, kenapa dia gerak laju sikit kat perihelion daripada aphelion tu? Panas. Kan? Sebab dia dekat, daya graviti dia kuat lagi. Boleh? Jadi kalau R tu kecil kan, daya graviti dia kuat kan. Jadi dia gerak laju lagi. Jadi bila kat kawasan yang dekat tu dia gerak laju, kawasan yang jauh tu dia gerak perlahan. Tapi bila kita ukur luas dia, kita dapati bahawa luas dia sama. Jadi hari tu cikgu bagi hukum Kepler yang kedua tu apa dia? Bagi tahu cikgu ayat dia. Betul. Garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama. Alright. Jadi dalam ni yang maksud dia, kalau dalam ringkasan dia, bila dia bergerak dalam selang masa yang sama, dia akan cakupi luas yang sama. Oleh itu kita boleh kata bahawa dia lebih laju kat kawasan perihelion tu berbanding dengan aphelion tu. Alright, last sekali hukum Kepler ketiga. Yang ni senang. Apa dia cakap? Dia cakap pasal hubungan T dengan R kan? Apa hubungan T dengan R? Masa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 dia jadi orbit. Okey. Jadi T kuasa 2 adalah berkadar langsung dengan R kuasa 3 kan? 3. Okey. Jadi maknanya kalau radius kamu tu besar, tempoh planet tu untuk orbit adalah sangat panjang. Tapi kalau radius tu kecil, tempoh dia adalah kurang sikit lah, pendek sikit. Okey, jadi daripada formula ni kita boleh buktikan di hari tu kan dengan kita punya Newton dengan FG kita pakai FGFC juga kita buktikan dengan formula yang sama. Kita dapat formula yang Newton yang ada dia punya pemalar K dia kan, yang T, yang ni T kuasa 2 sama dengan K R kuasa 3 kan. Jadi masa tu kita tak tahu K tu apa lagi, tapi bila kita masukkan dalam formula Newton ni, formula FG dengan FC ni, kita dapat K ni apa formula T kuasa 2 berdasarkan hukum Newton tu. T kuasa 2 sama dengan apa? K tu apa? 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 over G. R kuasa 3 over TM. Okay. Siapa yang pemalar?
4 pi kuasa 2 per GM. 4 pi kuasa 2. Okey, ada kuasa 2. 4 pi kuasa 2 over GM tu pemalah K kamu kan. Jadi kita nampak juga kat sini yang hubungan dia sama. T kuasa 2 adalah berkaitan langsung dengan R kuasa 3. Okay. Jadi kalau kat formula ni G ni kamu tahu lah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 kan. Kalau M ni M planet ke M satellite? M planet ke M satellite? Planet. Sebab nampak tak sebenarnya dia datang daripada formula yang ni kan. Tapi kita buat apa dengan formula yang ni? Kita tukarkan V ni jadi 2 pi R over T kan. Jadi sebenarnya kita teruskan formula yang sebelum dijadi ni, formula dia dalam bentuk lebih kurang lah antara dua orang ni lah kan. Jadi V ni kita boleh ganti dengan 2 pi R over T. Jadi bila kita ganti, kita akan kuasa 2 kan, dia akan jadi 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 kan. Lepas tu dia akan darab dengan R ni jadi R kuasa 3. Lepas tu dia ada GM ni sebab nanti ada T kat belah kanan ni kan. Jadi kita letak T ni sebagai perkara rumus, kita dapat formula yang ni. Sebab ni pun, sebab tu cikgu buat arrow tu. Jadi yang ni pun menerbitkan formula Kepler. Kita pakai rule yang sama. Jadi sebenarnya tak susah sebab semua orang datang daripada hubungan yang ni. Okay, kebanyakannya datang dari hubungan yang ni. Okay, jadi kalau kata kita ada dua satelit yang tengah mengorbit bumi, kata bulan dengan satu lagi satelit buatan manusia, kita boleh ubah sikitkan formula ni. Kita ada formula T1 kuasa 2 over R1 kuasa 3. Kita bawah 1 maknanya yang ni merujuk pada kata yang ni bulan. Dia akan masuk bulan punya dengan bulan punya radius. Jejari dia daripada bumi. Lepas tu T2 kuasa 2 over R2 kuasa 3. Okay. Jadi formula ni kita boleh guna bila kita ada dua objek yang tengah ada siapa terkeluar ke? Bila ada dua objek yang tengah mengelilingi satu planet ke ataupun dua objek tengah mengelilingi matahari. Okay, jadi itu je kita belajar sebenarnya. Dekat sini je. Lepas tu kita nak masuk yang hari ni punya lah. Kita nak masuk tajuk hari ni. Tajuk dia, nama dia satelit buatan manusia dan halaju lepas. Jadi kenapa dia tulis spesifik satelit buatan manusia? Dia ada dua jenis satelit kan? Satelit yang apa dengan satelit apa? Kamu belajar tak? Bumi ni, bulan tu kita panggil dia satelit apa? Dia satelit apa? Satelit semula jadi. Jadi kita ada satelit yang semula jadi, bulan. Jadi ada yang lain ni kita, apa-apa benda yang mengorbit suatu planet, kita panggil dia sebagai satelit semula jadi. Boleh yang semula jadi. Kita tak ingat asteroid ke apa, tak kita consider dia sebagai satelit juga. Alright. Tapi hari ni kita nak fokus pada satelit yang buatan manusia, yang tu satelit yang machine tu lah. Okay, jadi satelit buatan manusia ni yang kita hantar, apa tujuan kita hantar satelit ke angkasa? Apa tugas dia? Siapa tahu? Kumpul maklumat. Dia akan mengumpul maklumat, dia tangkap gambar bumi ataupun dia bagi kamu internet kamu, astro kamu, semua tu kita pakai satelit lah. Jadi sekarang ni kamu pakai internet pada phone kamu. Lepas tu kamu guna GPS kamu kan, tiap hari kamu pakai GPS kamu kalau naik kereta kan. Jadi semua maklumat tu datang daripada satelit. Okay. Jadi yang ni satelit yang first kali dilancarkan pada tahun 1957, nama dia Sputnik 1. Comel nama dia. Rupa satelit dia macam ni, dia satu bola bulat dengan empat antena. Okay, jadi dia kena ada antena supaya dia boleh communicate dengan kita kat bumi ni lah. Jadi dia ada dia punya antena dia. Jadi yang ni satelit dilancarkan pada 4 Oktober oleh Soviet Union. Soviet Union ni kawasannya dekat-dekat dengan Rusia sekarang. Jadi tak adalah lama sangat lah teknologi planet ni, dia start pada tahun 1957. Tapi sekarang ni, kamu tengok lah sekarang ni, yang ni yang first 1957. Jadi kini, kamu tengok sekarang ni. Sekarang ni kita ada lebih daripada 2,218 satelit yang tengah mengorbit bumi. Banyak sangat. Jadi nampak tak? Ada satelit yang duduk dalam satu kawasan. Dia macam duduk dalam satu orbit, tapi ada satelit yang dia duduk kat orbit yang rata-rata. Dia ada orbit yang lain-lain. Jadi tak semestinya orbit tu satu je, kita boleh setkan orbit dia bergantung pada dia punya halaju lepasan ni kan, yang hari tu hari tu kita belajar kalau kata halaju orbit tu macam ni, dia akan duduk kat orbit yang ni. Kalau halaju dia lebih sikit, mungkin dia duduk jauh sikit.
Jadi Malaysia pun ada hantar satelit juga kan, tapi kita tak hantar dengan roket kita sendirilah, kita tumpang roket orang lain. Tapi banyak juga negara yang buat macam tu sebab tak semua tempat kita boleh hantar launch roket tu kan. Jadi Malaysia ada syarikat swasta, nama dia MESAT kan. Di MESAT yang first kali hantar satelit untuk Malaysia pada tahun 1996. Jadi MESAT ni, yang ni rupa dia. Okay, jadi MESAT ni yang bertanggungjawab untuk kamu punya sistem komunikasi kat Malaysia ni. Nah, termasuk kamu punya Astro semua tu, semua kita pakai satelit MESAT ni sebab dia pandang Malaysia. Okay, jadi ada planet ni dia duduk stationary, kita panggil dia duduk pegun pada satu kawasan. Jadi kalau MESAT ni dia sentiasa berada ke atas Malaysia. Okay, jadi jadi satu satelit tu umur dia dalam lebih kurang 12 tahun. Jadi MESAT 1 ni dah tak ada dah lah, kita dah hantar dia. Dia dah tukar nama, kita dia rename kan pada tahun 2012 itu dan dia tukar nama dia bagi nama Africa Sat 1A. Cik tak tahu kenapa dia tukar nama macam ni. Lepas tu dia letakkan dalam satu orbit kubur kata. Orbit kubur tu maknanya kita biar dia berputar, kita tak guna dia sampai dia mungkin jatuh balik kepada bumi ataupun dia terus tak tahulah apa jadi kat dia kan. Jadi maknanya dah tak ada dah kamu punya MESAT 1 ni. Jadi sekarang ni bukan pakai MESAT 1 dah, kita pakai MESAT lain dah. Jadi kamu tengok ni yang ni maklumat ni kamu boleh baca nanti kemudian. Jadi MESAT tu Malaysian East Asia Satellite tu maksud dia. Jadi bukan Malaysia je lah, dia share dengan beberapa company yang lain. Jadi in Malaysia as well as creation of a new direct to home satellite television called Astro. Maksudnya masa tahun 1996 ni baru kamu ada Astro. Masa cikgu kecil dulu tak ada TV, semua TV TV 1, TV 2, TV 3 ATM tu. Jadi waktu 1996 ni baru ada, sedah launch satellite ni baru kita boleh ada Astro. Okay, jadi yang ni roket yang launch kita punya MESAT tu, nampak tak dia bubuh bendera Malaysia kat situ. Pasal dia lain-lain ni kan, maknanya dia launch 3 satelit serentak asalnya. Optus, Yes ni. Okay, jadi dia hantar satelit ni dalam roket ni. Jadi roket ni nama dia Ariane roket. Okay, jadi Ariane roket dilancarkan daripada French Guiana pada tahun 1996, Januari 1996. Okay, jadi kita akan lancar satelit ni pakai roket. Bila dia dah keluar daripada kawasan angkasa kat tempat orbit dia, baru kita akan bagi satelit tu adjust dia ikut position mana yang dia paling duduk dalam orbit. Okay, jadi yang ni semua satelit yang MESAT dah hantar. Tengok sampai sekarang ni lepas MESAT 1 tu ada MESAT 2. Okay, MESAT 2 tu hantar lebih kurang sama dengan timeline MESAT 1 1996 juga. Mungkin dia buat tugas yang lain. Lepas tu kita ada MESAT 3 pada tahun 2007, MESAT 3A. Lepas 3 tu 3A, lepas tu ada 3B. Jadi mungkin 3A, 3B ni nampak rupa dia sama. Jadi bila rupa sama, kita bagi nama sama. Nampak? Jadi yang ni berbeza kan. MESAT 5 ni rupa lain. MESAT 2 ni rupa lain. Jadi yang ni, lepas tu kita hantar dia MESAT 5. Nampak tak negara-negara tu ada yang kita share. Nampak tak ada yang Asia, Australia, East Africa dengan Southern Europe. Jadi yang ni dia share dengan banyak country. Okay. Jadi sama yang MESAT 5 ni dia share dengan Brunei, Malaysia dengan Singapura. Jadi share tu share dari segi kewangan sekali lah cikgu rasa. Okay, jadi last ni kamu punya MESAT 3B ni. Jadi MESAT 3B, MESAT 3B ni yang sekarang ni ada tengah berputar. Dan lepas ni kita akan launch satu lagi. Cikgu punya kelas ni dah habis lah, cikgu bagi kamu link baru lah. Nama dia MESAT 3D. Jadi MESAT 3 ni kita akan launchkan dia pada tahun 2021 kot tak silap cikgu ni. Tahun depan. Tak tahulah tertunda ke tidak kan. Jadi kita akan launch dia pakai